Assalamualaikum and welcome back to my channel di mana aku berkongsi dengan korang kisah-kisah jenayah, paranormal dan juga misteri yang pernah berlaku di dunia kita ini. Alright, so hari ni aku ada satu kisah yang aku nak kongsikan dengan korang berkenaan satu kes jenayah yang pernah berlaku pada tahun 1947. Right, kes ni masih menjadi tanda tanya dan misteri sebab tiada siapa yang tahu siapa yang membunuh mangsa tersebut. Alright, which is known as the Black Dahlia. Okay, so macam korang nampak aku punya setting hari ni ada satu kerusi lebih, ada satu kerusi ekstra lah kata orang. So ada tetamu istimewa yang aku bawakan hari ni untuk menceritakan kisah ni pada korang. And sebelum tu kita masuk ke intro dulu. Alright guys, so macam aku cakap tadi, aku ada tetamu istimewa yang aku bawakan pada hari ini untuk berkongsi dengan korang kisah The Black Dahlia ni. Alright, so dengan aku sekarang Nas daripada Nas Winchester Channel, di mana dia menceritakan kebanyakan story-story dia true crime story kan, betul? Betul. Yes, okay. Tapi aku tak nak intro banyak, aku bagi Nas untuk intro kan. Hai, Assalamualaikum semua. Nama aku Nas, and first of all aku nak cakap terima kasih kepada His Shadows Channel sebab sudi menjemput aku untuk berkongsi dengan korang kisah The Black Dahlia yang masih lagi menjadi misteri. Okay, so macam kepada semua yang masih tak kenal lagi Nas Winchester, I dipersilakan untuk tekan butang subscribe dan juga the bell notification guys. And also Nas Winchester pun dah available on Spotify guys. So korang boleh show your support, show your love, and keep on supporting local YouTubers. Yeah, so dah ada Spotify sekarang dah. Shut up, Alhamdulillah. respect. Okay, aku akan tinggalkan link dekat bawah so that korang boleh terus pergi kat channel dia, korang boleh browse dan korang boleh tengok semua jalan cerita, kisah dia semua interesting lah. Memang true crimes yang siko gila lah kan. Alright guys, so macam aku cakap tadi, kita akan berkongsikan dengan korang satu kisah yang bernama The Black Dahlia, di mana dia ni dibunuh. And sampai hari ni tak ada orang dapat tahu siapa yang bunuh dia ni, yang Black Dahlia ni. So kisah dia berlaku pada tahun 1947 tau, di mana mayat dia dijumpai di sebuah kejiranan yang bernama Lemon Park yang berada di Los Angeles. Right? Tapi cara mayat ni dijumpai agak gruesome lah, aku boleh cakap kan. Sebab apa? Mayat ni dijumpai oleh seorang ibu dan anak ketika bersiasat di kawasan penjiranan tu lah. Okay, diorang tengah jalan-jalan, lepas tu sekali diorang terserempak. Konon ni diorang ingat patung yang mannequin tu, yang mana kau nampak pakai baju yang dekat shopping mall semua kan. So diorang sangka kan tu patung, tapi hakikat dia tu sebenarnya mayat. Dia kena potong dari pinggang ke bawah tau. So, and the best part is tak ada kesan darah atau apa-apa. Memang bersih gila, tapi ada lah macam kesan-kesan kena pukul. Lepas tu dekat mulut dia macam kena guris, macam senyuman tau. Macam senyuman, mata dia buka-buka semua tu. Consider teruk ke keadaan mayat ni. And then perempuan ibu tadi tu yang terserempak dengan mayat ni, dia apa lagi, dia panik, dia Roger lah, dia apa, LAPD tu, Los Angeles Police Department. So, diorang pun datang check semua tempat tu, tapi diorang tak dapat detect siapa perempuan ni sebenarnya. So, what they did was, diorang ambil fingerprint Black Dahlia ni, hantar kepada FBI. Diorang minta pertolongan FBI. Time tu diorang guna sound wave or something like that, di mana pihak FBI dapat detect yang Black Dahlia ni sebenarnya seorang perempuan yang bernama Elizabeth Short. Okay, so dia ni mangsa keadaan lah. Time tu diorang dapat, FBI dah check semua, and then obviously press pun dapat tangkap, and diorang pun start lah post nama dia semua, everything all, and menjadikan satu highlight time tu pada tahun tu, satu pembunuhan yang boleh katakan agak misteri. Okey, Elizabeth ni dia dilahirkan pada 29 Julai 1924 di Hyde Park, Massachusetts di United States lah. And dia ni adalah anak yang ketiga daripada 5 adik-beradik kepada pasangan Cleo dan juga Phoebe. So ramai jugalah family diorang ni, besar jugalah mereka kata. So semasa zaman mereka kanak-kanak lagi, keluarga mereka ni dia berpindah ke arah utara Amerika Syarikat lah, which is area Medford, berdekatan jugalah kan. Okay. So Cleo ni kan, okay, untuk bapa dia ni kan, dia ni adalah seorang businessman yang berjaya lah. Okay, sebab dia ada membuat perniagaan di mana dia bina miniature golf course tau. So pada time tu agak famous lah. Okay, cuma apa yang keset untuk bapa si Elizabeth ni, dia punya business tu kata bankrupt lah disebabkan keruntuhan pasaran saham pada tahun 1929 lah. So dia punya family tu
had to go through a very tough life lah. Was it part of that Great Depression kan? I think? Yes, Great yes, Depression, yes. The Great Depression. So time tu was quite big dekat Amerika Syarikat. So dia sebabkan itu dia gagal lah nak bagi nafkah kat family dia semua kan, nak sara isteri 5 ekor anak, lepas tu ramai baik. So ada satu hari ni si Cleo ni dia bawa kereta dia pergi ke arah jambatan tau. Okay. And selepas itu dia terus reported missing. Oh. Dia hilang macam tu macam mana? Dia hilang macam tu, and from there ramai orang ingat yang dia dah commit suicide. Dia dah bunuh Make diri. sense lah. Make sense sebab di jambatan guna kan. Yeah, so kononnya dia telah membunuh diri. Okay, sebab terlalu kecewa. Cuma beberapa tahun kemudian, Cleo ni dikatakan masih hidup telah menulis surat meminta maaf dan menyatakan ingin kembali kepada isterinya. Kepada isterinya, kepada family dia semualah. Boleh macam biskut pula muncul kejap ada. Tak tahulah Mak Saleh ni kan. So maybe the economy downfall tu dah crack otak dia kot. Tak tahulah kan. So bila wife dia Phoebe ni dapat tahu, dia bengang lah kan. Dia terus enggan untuk menerima Cleo balik lah. So because of that, bila Cleo telah meninggalkan keluarga mereka, mereka telah berpindah ke satu apartmen kecil, and Phoebe dia terpaksa bekerja sebagai penyimpan akaun, accountant lah. Okay. Semata-mata nak menyara family dia. Kesian. Memang kesian lah. And another kesian punya part lah untuk Elizabeth ni, dia ada masalah kesihatan. Oh, kesihatan apa? Dia ada masalah kesihatan pernafasan, and bila dia makin besar, dia punya penyakit tu menjadi lagi serius, guys. Oh, I see. So I cannot imagine what she has to go through. Correct. And with the family punya breakup and dengan ekonomi semua kan, which is very tough lah. And zaman tu pula medical ni pun tak apa-apa Betul. gempak lagi semua kan. Could be one of the major cause juga lah. Yep, dengan financial issue lagi Correct. kan. So fast forward apabila Elizabeth berumur 16 tahun. Okay, Phoebe dia telah menghantar Elizabeth ke Miami. Time tu waktu summer lah. Okay, and Miami kalau nak compare dengan Los Angeles, dia punya climate tu different lah. Okay, panas dengan sejuk kan. So macam Elizabeth ni dengan masalah pernafasan dia nak kena ada dekat area dia yang panas lah. Okay. Kan, kalau datang Malaysia kan senang, betul lah. Betul. So bila Elizabeth dekat Miami tu, dia terpaksa bekerja sebagai pelayan restoran, which is a waitress lah. Okay, di mana dia boleh orang kata menjana wang saku untuk sara hidup dia lah. And then ada satu lagi part where untuk Elizabeth dengan bapak dia ni, diorang punya hubungan tak apa nak baik lah, sebab diorang ada pandangan yang berbeza based on apa yang patut dilakukan dalam hidup mereka. Sebab si bapak dia ni, dia sebenarnya nak anak je ni kerja elok-elok lah. Kerja elok-elok, tapi kerja elok tu bermaksud macam kerja sebagai orang gaji tau. Okay, duduk kat rumah, masak, kemas rumah. Macam tak kerja. Itulah. And because of that, si Elizabeth ni macam tak suka lah. Tak suka kan, sebab Elizabeth ni dia seorang yang nak independent, ada freedom nak buat apa dia suka kan. So situ dia ada bercanggah sikit lah fahaman diorang. So that's why tak berapa nak ngam lah hubungan mereka tu. So bila aku sebut pasal Elizabeth kan, dia nak kerja sendiri kan. Okay, dia ada dapat satu pekerjaan tau. Okay, dia bekerja di Camp Tentera Cook dekat Los Angeles tau. Okay, kat situ dia kerja macam admin punya work jugalah. Okay, cook asin dia masak. Bukan Cook, C-O-O-K-E. Nama tempat tu lah. Nama tempat tu Camp Tentera Cook. Cuma dia kerja dekat sana tak lama tau. Sekejap lah dia punya. Kejap dia. Sebab dia dipaksa diberhentikan sebab dia kantoi, dia minum arak. And time tu dia bawah umur. So tahan kat dia punya rules dia kan. Yep, Yelah, askar kan. So lah. that's why dia kena buang serta-merta. I see. Malang saya hidup dia. Dengan family lah, dengan financial lah, dengan kerja Betul. lah. So very unfortunate. Yes. So selepas Elizabeth dibuang, okay, untuk beberapa tahun kemudiannya, okay, dia ni asyik berulang-alik naik kereta api daripada Medford, daripada nak ke Chicago, and then Florida, and then patah balik ke California, Massachusetts semua kan. Semua demi dia nak cari kerja lah, nak cari kerja, nak cari duit makan semua kan. So dekat sana kan, so sepanjang dia travel tu, dia ada bekerja dekat satu restoran je lah. Dia jadi waitress. Dekat waitress, and from there dia ada orang kata gain experience, gain pengalaman, dan juga bertemu dengan orang-orang baru. And Elizabeth enjoy kerja-kerja macam tu. Dia suka lah. Yes. Socializing and everything. Yes, betul-betul. Sebab dia tak suka yang terperuk kat rumah kan. So which is good for her. Okay, and then sepanjang dia bekerja, pada hari terakhir Disember 1944, dia punya freedom, dia punya have fun semua tu, dia terus berubah tau. Okay, bukan. Sebab time tu dia telah bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Major Matthew Gordon.
Yes, dia dah jumpa dia punya buah hati. Buah hati. Yes. So Major Matthew Gordon ni dia adalah seorang pilot. Oh, lagi sedap. Air Force tu. Air Force dia pilot untuk Flying Tigers untuk tentera Amerika Syarikat. Kau Flying Eagles kan, kau dorang kan selalu Eagles kan, dorang punya emblem kan. Yes, Flying Tigers terus. So dekat situ bahagialah kan. Dia even though dia punya kehidupannya berubah, tapi dia dapat jumpa dia punya buah hati tu, so dia happy, which is good for Elizabeth. Tetapi dia punya kebahagiaan tu tidak kekal lama. Kena lagi member Tokono Okay. So apa yang terjadi is, ada satu hari ni memang hari yang dia tidak sangka tau. Okay. Sebab ada satu telegram yang dihantar oleh pekerja Western Union yang berbasikal. Diorang hantar telegram naik basikal luar. Naik basikal. Orang tu telah membawa satu khabar yang buruk untuk Elizabeth. Dan apakah berita buruk itu? Matt telah terbunuh dalam kemalangan kapal terbang dalam perjalanan pulang dari India. Kesian lah. Aku memang kesian lah untuk Elizabeth ni. War crash ke ataupun dia Selepas Jepun dah serah diri, and time tu dia on the way balik. Kira victory punya journey tetapi dia punya kapal terbang tu terhempas. tak berapa nak victory. Tak berapa nak victory orang kata. So tadi kita dah pergi dia punya background, and then lepas tu dia punya backstory siapa Elizabeth Short ni, and then dia punya kisah hidup dia. Okay, so sekarang ni kita nak tahu kenapa Elizabeth Short diberi gelaran The Black Dahlia, bukan Black Widow ataupun Black Mamba. Okay, so dia dinamakan The Black Dahlia. Ada banyak lah reason dia. Aku akan bagi beberapa lah insiden yang diberikan nama dia sebagai Black Dahlia lah. Okay. So salah satu yang famous time tu dikatakan dia ni dinamakan Black Dahlia sebab Elizabeth Short ni dia suka berpakaian berwarna hitam. Serba hitam. Dia punya baju lah, dia punya whatever lah. Semua hitam. Dan rambut dia pun memang orang kata apa tu, terang-terang hitam, something like that. Aku tak sure. Shining black, something like that. Berkilat. Bukan terang berkilat. So disebabkan itu juga lah diorang bagi dia gelaran The Black Dahlia. Tapi ada juga beberapa insiden yang di mana dia ni time yang macam aku cerita tadi, yang time dia bekerja and everything. At the same time dia ada juga buat part time here and there lah. Dia memang banyak pekerjaan yang dilakukan oleh Elizabeth Short ni. Sampai ada satu tahap yang mengatakan yang dia ni pun terlibat dalam pekerjaan pelacuran. Tapi kita tak tahu tu betul ke tak lah. Still tak dapat confirmation daripada pihak polis. However, ada salah satu consider like pelanggan dia ataupun orang yang dia pernah berjumpa yang memberi gelaran pada dia Black Dahlia. But one thing is for sure, nama Black Dahlia ni dijadikan famous disebabkan oleh media. Ini memang direportkan oleh FBI. Okay, time tu diorang memang guna nama dia je, Elizabeth Short. Tak ada nama samaran ke apa, tapi disebabkan diorang nak upkan diorang punya press, diorang nak bagi gelaran Black Dahlia. Boleh jual lah paper kan. And then plus time tu kes pembunuhan dia ni is a bit mengerikan lah cara dia ni dibunuh semua. So diorang perlukan something untuk upkan cerita tu. So kalau kata Elizabeth Short dibunuh ataupun dipotong separuh, jadi macam tak best lah. So diorang kan Black Dahlia was killed or was cut in half. So macam tu lah. Lagi diorang punya marketing up kan, which is one of the memang point ataupun famous reason behind kenapa dia ni dinamakan Black Dahlia. Also ada satu movie boleh katakan famous juga time tu. So nama movie tu is called The Blue Dahlia. Okay, The Blue Dahlia lah. So press ni semua macam kalau ada movie nama Blue Dahlia, why not kita namakan Elizabeth Short ni Black Dahlia? So lagilah, that's one of the many reason lah, which is why it is called The Black Dahlia. Okay, so kita dah tahu macam mana Elizabeth Short dapat nama The Black Dahlia tu. Very interesting. Okay, so di sebalik segala pembunuhan tu kan, dia ada banyak investigation tau. Okay, and dia punya investigation ni bagi aku dia semak, kau tahu. Semak gila. Why? Is because terdapat ramai sangat orang yang dah
kenal Black Dahlia ni. So diorang macam ramai lah mengaku, oh aku bunuh Black Dahlia, aku bunuh Black Dahlia. So pihak polis, pihak akhbar dapat banyak information palsu yang mengatakan yang mangkuk-mangkuk ni yang bunuh Black Dahlia tau. Okay, sebab sampaikan ada dalam 60 ke 70 orang yang telah mengaku. So from here diorang macam dah semak kan. Cuma ada seorang yang pihak polis dan juga FBI diorang boleh detect lah yang dia ni boleh jadi pembunuh The Black Dahlia ni. Lelaki yang bernama Mark Hansen. Okey, siapakah Mark Hansen ni? Macam tadi aku explain dekat korang yang Elizabeth dia ada bekerja dekat kedai makan semua kan. Okey, and Mark Hansen ni dia owner tempat tu tau. Okey, dia owner tempat tu dan juga sebuah tempat teater. And then Elizabeth ni dia pernah cubalah nak jadi actress. So dia tinggal dekat tempat Mark Hansen ni lah. I see. So dia own building tu. Dia memiliki bangunan yang restoran dia dengan teater tu lah. And then ada beberapa sources yang mengatakan yang kawan si Elizabeth ni ada cakap Mark Hansen ni dia pernah untuk meminta servis daripada si Elizabeth ni. So extra service lah. And then from there Elizabeth dia reject lah. Mestilah reject kan. Apa benda nak dengan owner kan. So daripada situ pihak polis semua macam boleh expect boleh jadi dia ni jadi suspect lah, the main suspect. Tapi ada jugalah kebangin yang mengatakan Mark Hansen ni dia punya nama tu diorang nak padamkan lah. Any reason why diorang padamkan? Because of yang kes banyak sangat ni lah nak mengaku ni semua. So diorang tak boleh nak pinpoint who exactly. Could it be lah, boleh rasa. Aku rasa ada kemungkinan, aku tak tahu lah, ada kemungkinan disebabkan plan dia untuk bagi ramai orang mengaku yang diorang bunuh Elizabeth Short ni, which confusekan pihak polis sampai satu tahap diorang macam tak boleh, Mark Hansen pun tak jalan kat dia punya ni, ke tak ada kena-mengena. Could it be that boleh reason? jadilah, boleh jadi jugalah. Okay, cuma selain Mark Hansen pun ada jugalah beberapa nama yang timbul lah dalam data FBI ni. I see. So right now dia punya investigation tu still bercelaru. So that's why it still remains unsolved. So even sekarang dah teknologi consider dah gempak ke kan, which aku rasa pelik lah. Sebab ada few cases juga lah di mana kes jenayah tak boleh selesai, tak boleh nak detect apa, tapi after beberapa tahun diorang dapat detect siapa pembunuh everything. Tapi I'm kind of surprised that case Elizabeth Short ni ataupun The Black Dahlia ni sampai hari ni still like tak tahu siapa yang bunuh. Either pihak polis dah macam drop the case, tak nak ambil tahu, ataupun diorang just like, you know, because macam aku cakap tadi, ramai suspect. So benda ni dah jadi terlalu berat, terlalu confusing, and then plus aku tak tahu, rasanya tak ada orang pun ambil kisah. Dia punya family member pun tak ada nak follow up ke apa, tu tak tahulah whether behind the scene diorang ada follow up ke tak. Tapi rasa macam kes tu just drop dead macam tu lah. Tak ada follow up lepas insiden tu, even dah berapa tahun kan. Could it be, banyak could it be kan. Could it be jugalah, could it be kan, macam orang kata polis tak dapat nak detect kan. Boleh jadi sebab pembunuh ni dia punya kerja dia memang masterpiece. Dari segi macam mana dia kerat badan Elizabeth into 2 pieces kan. Yes. And then ada beberapa bukti yang pihak polis terima, cap jari semua berjaya dipadam. Memang clean lah kerja dia, memang clean pro kerja lah. dia. Yes. Dia ibarat macam salah satu series yang bernama Dexter, di mana dia pandai nak cover semua segala evidence so that dia ni tak dapat dijumpai sampai hari ni. So consider smart ke serial killer diorang, which is aku find US is one of those many countries yang dapat create those many serial killers yang bijak Diorang bukan bunuh bodoh-bodoh tapi memang plan diorang is to the next level. Next level, betul. Alright guys, so kita dah banyak sembang tadi. Kita dah pergi background lah, investigation lah, dan kenapa dia ni diberikan nama Black Dahlia lah. So all of that compact lah supaya korang dapat idea macam mana watak Elizabeth Short ni, which is boleh dikatakan agak interesting gak lah. Dari kecil macam-macam masalah, my financial, family, and then lepas tu dah besar, dah transfer sini sana pun dengan masalah kerja lah, dan relationship pun problem. Tapi aku ada satu soalan epic bagi kau the whole incident, this whole crime yang berlaku ni, kau rasa siapa, lepas semua research yang kita dah baca, yang kita dah check, kita go through everything, kau rasa siapa yang ada potensi yang bunuh
Black Dahlia? Okay, bagi aku based on all of the research aku buat, sebab masa kes Black Dahlia terjadi kan, before that dia ada one killing yang berlaku tau. Okay, and killing tu dia dikenali sebagai the torso killers. Diorang ni apa orang kata serial killers lah. Nama pun gempak kan, torso killers kan. So dia punya kaedah pembunuhan, dia punya modus operandi sama juga. So diorang ni akan potong badan mangsa dalam 2 bahagian. So that is why macam relatable dengan Black Dahlia ni, tapi still it is a mystery. Because mayat Black Dahlia ni, satu yang bagi aku interesting is that tak ada darah kat mayat dia. Yes. Memang clean. Dia ibarat macam memang professional lah yang buat ni. Macam torso killer tu, diorang memang pro dalam bab bunuh orang belah 2 lah, everything kan. Keringkan darah lah, everything. Yes. So nampak sangat diorang ni ada background medical lah. Betul. Okay? So bagi aku pendapat aku yang membunuh si Black Dahlia ni, ada kemungkinan bapak dia sendiri. So time tu yang kau cakap tadi kan, bapak dengan Elizabeth Short ni ada perselisihan faham tentu. Okay, diorang adalah argument lah, ni tak kena, tu tak kena. Betul. So ada kemungkinan bapak dia yang bunuh dia. And fun fact, bapak dia ni pun ada medical background. Okay. Dia Bukan sekadar buat golf tu. Tak ada. Tak, Dia ada additional sikit. Dia bapak dia ada medical background tapi tak diiktirafkan sebagai doktor lah. Mungkin dia ambil subjek untuk bedah siasat ke apa, tapi maybe tak habis ke apa. But dia ambil poin-poin yang penting lah. Ibarat macam macam mana nak belah manusia lah, macam mana nak keringkan darah lah, and then remove evidence lah. That could also be one of the many reason lah. Tapi macam kau cakap tadi, ada banyak suspek yang kat luar sana. Ada yang siap mengaku semua, which aku find it very pelik lah. Memang pelik kan. Sampai 60-70 over suspects yang datang, aku yang bunuh. Ingat apa sial, tak pernah saya dibuat orang yang mengaku. Sedangkan orang yang kentut pun tak mengaku. Ini kan orang yang membunuh kan. Lagi ada syat kan. Betul. Alright guys, so aku harap korang terhibur dengan episod hari ni, which is kita orang pun find it very interesting case Black Dahlia ni. Sampai hari ni tak ada penyelesaian, tak ada orang tahu siapa yang bunuh Black Dahlia ni. And aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Nas yang sudi datang ke channel aku untuk berkongsikan dengan korang cerita pada hari ni. Okay, aku nak cakap terima kasih kepada His Shadows Channel sebab sudi invite untuk berkolaborasi, and thank you kepada semua yang menonton kita punya kisah true crime malam ni. Yes, correct. Dari awal sampai habis. Thank you guys for your support. Please support our YouTube channel, His Shadows Channel, Nas Winchester, sebab kita akan keep on providing contents for you guys. So we will appreciate your support. Alright, thank you Nas. Okay, so macam aku cakap tadi, aku harap korang terhibur dengan episod hari ni. And aku akan tinggalkan link Nas Winchester dekat bawah, so that korang boleh pergi kat link tu and korang boleh subscribe ke channel dia. And kepada viewers aku yang mana belum subscribe ke channel aku lagi, korang boleh tekan butang subscribe di bawah. And kalau korang suka pada episod hari ni, korang boleh tekan butang like. And jangan lupa bell notification supaya mana-mana video yang aku uploadkan, korang akan diberitahu lebih awal. And also, lagi satu aku nak bagi tahu kepada semua subscriber baru aku and also yang lama yang dah consider setia sampai hari ni lah. Aku mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana support korang yang membuat aku still ada semangat untuk buat banyak lagi konten. So, by the orders of the shadows, stay safe, stay healthy, and Assalamualaikum.